Okey, selepas kita telah belajar ciri-ciri demokrasi berparlimen, hari ini kita akan masuk 7.2. Kita akan tengok negara persekutuan dan kita akan pergi tengok kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey ya. Okey, so sekarang kita telah masuk bahagian yang kedua ini, negara persekutuan. Okey, ini dia tanah EGSM murid-murid, cikgu besarkan. Okey, so sebelum ini kita mesti tahu apa yang dimaksudkan dengan kerajaan negara persekutuan dulu. Definisi negara persekutuan. Apakah yang dimaksudkan dengan negara persekutuan? Okey, so negara persekutuan maksudnya penyatuan beberapa buah negeri. Okey, selepas kita satukan beberapa buah negeri. Okey. Yang mempunyai sebuah kerajaan persekutuan serta beberapa buah kerajaan negeri. Okey, sekali lagi, negara persekutuan adalah negara yang menyatukan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan persekutuan serta beberapa buah kerajaan negeri. Okey, boleh So, murid-murid boleh tambah definisi ini juga. Okey. Satu kaedah yang menyatu padukan pelbagai wilayah yang dahulunya wujud secara berasingan. Okey, ini adalah definisi yang lain. Boleh Okey. So, dengan itu, murid-murid tambah isi-isi di sini. Perlunya wujud hubungan yang baik antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey. So, ini soalannya. Mengapa hubungan baik antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri harus dipelihara? Okey, ini adalah isi tambahan seperti dalam buku teks. Okey. So, perlunya hubungan yang baik between kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri adalah satu, untuk membentuk kerajaan persekutuan yang stabil dan berwibawa. Okey. Second, membantu mengurangkan perbalahan antara etnik. Nombor tiga, untuk menjamin keharmonian. Okey, so perlunya hubungan yang bagus antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey. So selepas tu tambah isi ni, kedua-dua kerajaan ini iaitu kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Okey, so bagaimana kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ini menjalankan tugas based on apa yang telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. So dengan itu kita akan tengok tiga senarai iaitu kuasa yang diperuntukkan. Iaitu the first one kita akan tengok senarai persekutuan apa itu. Second kita akan tengok apa itu senarai negeri. Nombor tiga kita akan tengok apa itu senarai bersama. Boleh? Okey, so sekarang kita pergi the first senarai dulu. Okey, senarai persekutuan ini adalah senarai yang memuatkan bidang kuasa persekutuan. Iaitu hanya kerajaan persekutuan mempunyai kuasa terhadapnya. Okey, boleh So, nyatakan dua contoh perkara yang dimuatkan dalam senarai persekutuan. Ini dua contoh je. Iaitu hal ehwal luar negeri ataupun hubungan luar dan pertahanan. Ada banyak lagi. Nanti akan menjadi tugasan nombor 3 murid-murid sebagai isi tambahan. Kita akan tengok nanti. Okey, so sekarang boleh faham apa itu senarai persekutuan? Okey, kalau boleh sekarang kita tengok apa pula senarai negeri. Okey, so senarai negeri adalah senarai yang memuatkan bidang kuasa kerajaan negeri. Iaitu hanya kerajaan negeri mempunyai kuasa terhadapnya. Okey, so sama saja cuma tukar ini bidang kuasa kerajaan persekutuan ini tukar kepada kerajaan negeri. Okey, kalau senarai persekutuan memuatkan bidang kuasa kerajaan persekutuan. So hanya kerajaan persekutuan memiliki kuasa terhadapnya. Kalau senarai negeri memuatkan bidang kuasa kerajaan negeri, hanya kerajaan negeri memiliki kuasa terhadapnya. Okey, senang saja. Okey, sini pun kasih dua contoh. Contoh perkara yang dimuatkan dalam senarai negeri seperti kerajaan negeri, hari cuti negeri. Okey, itu semua merupakan bidang kuasa kerajaan negeri berkaitan dengan hal-hal ini. Apa pula senarai bersama?
Okey. So, senalai bersama ini adalah senalai yang memuatkan bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. So, kedua-dua kerajaan mempunyai kuasa terhadapnya. Okey, so itulah maksudnya senalai bersama. Okey, dua contoh. Contohnya beasiswa, taman negara. Okey, boleh? So, di sini murid-murid telah belajar apa yang dimaksudkan dengan negara persekutuan dan 3 senarai, iaitu senalai persekutuan, senalai negeri dan senalai bersama. Okey, so sekarang kita tengok perkara-perkara yang terkandung dalam 3 senalai ini seperti dalam buku teks murid-murid. Ini dia. Okey, itu menjadi tugasan nombor 3 murid-murid. Okey, nanti murid salin soalan ini. Okey, buat dalam buku panjang. Okey, nombor 3 Jelaskan pengagihan kuasa pentadbiran Malaysia menurut senalai persekutuan, senalai negeri dan senalai bersama. Okey, ni tugasan nombor 3 soalannya. Okey, so balik kepada sinilah murid salin sini. Okey, so senalai persekutuan semua ini tadi bagi dua contoh. Bagi dua contoh. Ini semua ada 16. Okey, tidak susah. So murid-murid samping salin dalam buku panjang, salinlah ingatlah. Okey, so ini 3 cikgu bagi satu kumpulan. 4 ini satu kumpulan. Ini satu kumpulan. Ini satu kumpulan. Okey, senalai negeri ada 8. Senalai bersama ada 10. Okey, boleh? Okey, kalau boleh sekarang kita tengok kerajaan persekutuan. Okey. So, sebagai sebuah negara persekutuan selepas penyatuan beberapa buah negeri. Okey, so ada sebuah sahaja kerajaan persekutuan dan beberapa buah kerajaan negeri. Okey, so sekarang kita tengok pentadbiran oleh kerajaan persekutuan. Okey, so kuasa pentadbiran ataupun eksekutif kerajaan persekutuan terletak pada tangan yang di-Pertuan Agong. Okey, kuasa pentadbiran. Okey, kerajaan persekutuan terletak pada tangan Agong. Boleh? Siapakah yang menjalankan kuasa eksekutif kerajaan persekutuan? Okey, yang menjalankan kuasa adalah Perdana Menteri kita. Okey, tadi kuasa terletak pada Agong. Yang pergi buat is Perdana Menteri yang dipilih daripada kalangan ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Parlimen. Okey, sementara tambah ini badan yang menjalankan kuasa eksekutif kerajaan persekutuan pula dipegang oleh yang dipegang oleh Agong adalah Kabinet ataupun Jemaah Menteri. This is the badan. Yang mengetuainya PM yang pergi melaksanakan kuasa pentadbiran. Yang pentadbiran. Boleh? Okey, so sekarang kita tengok kerajaan negeri. Kuasa pentadbiran ataupun kuasa eksekutif bagi kerajaan negeri pula terletak pada bagi negeri yang ada raja terletak pada tangan sultan ataupun raja. Bagi negeri yang tak ada raja ataupun sultan, kuasa pentadbiran ini terletak di tangan TYT kita, iaitu Yang di-Pertua Negeri. Boleh? Okey. So, siapakah? Okey, so yang menjalankan kuasa eksekutif kerajaan negeri pula adalah Menteri Besar, okey, ataupun Ketua Menteri. Sementara badan yang menjalankan kuasa eksekutif, ini dia. Okey, kalau di Semenanjung kita ada ESCO. Apa itu ESCO? Ini dia nama penuh, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Kalau di Sarawak badan kita panggil dia Majlis Tertinggi. Sabah kita ada Kabinet. Okey. So tambah ini. So badan ini mengandungi sebilangan ahli Dewan Undangan Negeri berserta 3 orang pegawai kerajaan ataupun ex officio, iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri. Nombor 2, Pegawai Kewangan Negeri.
Nombor 3, penasihat undang-undang negeri. Okey, boleh? Okey, so itu dia. So di sini boleh nampak dengan clear. Okey, kalau kerajaan persekutuan kuasa agung. Negeri kuasa di tangan ini. Okey, yang menjalankan kuasa bagi kerajaan persekutuan adalah PM. Kalau kerajaan negeri yang menjalankan kuasa itu adalah Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Okey. Bagi kerajaan persekutuan badan yang menjalankan kuasa eksekutif, kabinet ataupun jemaah menteri. Bagi negeri, ini dia. So, boleh? Jelas? Okey, kalau boleh, bagus. So, hari ini murid-murid telah belajar negara persekutuan di mana murid-murid telah tengok definisi negara persekutuan dan 3 senarai iaitu senalai persekutuan, senalai negeri dan senalai bersama. Dan maksudnya, yang menjadi tugasan nombor 3 murid-murid dalam bab ini. Dan murid-murid juga telah belajar pentadbiran kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, setakat ini sahaja. Jumpa lagi sesi yang seterusnya.